Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Baiklah, hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita di dalam bidang ibadah dalam tajuk Mari Bersuci Bab Najis bersama saya Ustazah Atira. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran, mari kita lihat apakah isi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian, iaitu maksud najis. Yang kedua, kita akan lihat jenis-jenis najis, iaitu pembahagian najis. Yang ketiga, kita akan lihat cara membersihkan najis, iaitu cara menyucikan najis mengikut jenis najis. Dan yang keempat, kita akan melihat kepentingan bersuci, iaitu kita akan menganalisis hikmah apabila bersuci. Baiklah, murid-murid boleh merujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 4 pada halaman 114 hingga 119. Pengertian maksud najis. Murid-murid tahu apa maksud najis? Ya, najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah atau tahi. Maksudnya, apa sahaja benda yang kotor yang menyebabkan solat kita tidak sah, itu dikira najis. Seperti darah ataupun tahi. Tidak kiralah sama ada tahi kucing, tahi burung atau sebagainya. Baiklah, seterusnya kita lihat pada jenis-jenis najis. Kita akan lihat pembahagian najis. Pembahagian najis terdapat 3 jenis najis. Yang pertama, najis mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawassitah. Yang ketiga, najis mughallazah. Mari kita lihat apakah maksud setiap najis ini. Baik, najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Baiklah, untuk najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki sahaja dan yang berumur bawah daripada 2 tahun dan hanya minum susu ibunya sahaja. Itu adalah najis mukhaffafah. Seterusnya kita lihat najis mutawassitah. Najis mutawassitah ialah najis selain najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Contohnya air kencing, tahi dan darah. Ini termasuklah air kencing haiwan seperti kucing dan sebagainya. Dan seterusnya kita lihat pada najis mughallazah. Najis mughallazah ialah anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Contohnya air kencing, air liur dan darah kedua-duanya. Baiklah, untuk najis mughallazah, haiwannya ialah khusus kepada anjing dan babi serta keturunannya. Ini tidak kiralah termasuk air kencing, air liur, darah dan sebagainya. Jika melibatkan dua haiwan ini, ia dikira najis mughallazah. Baik, seterusnya kita lihat cara untuk membersihkan najis mengikut najis yang telah ditetapkan. Baik, kita lihat najis mukhaffafah. Cara untuk membersihkan najis mukhaffafah ialah yang pertama, renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Ini hanya satu-satunya cara untuk kita membersihkan
najis mukhaffafah, iaitu dengan merenjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Untuk najis mukhaffafah hanya satu sahaja langkah untuk membersihkannya. Seterusnya kita lihat najis mutawassitah. Najis mutawassitah terdapat 2 langkah untuk membersihkan najis ini. Langkah yang pertama ialah hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Yang pertama, hilangkan najis. Okey. Yang seterusnya, langkah kedua ialah basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya, sama ada warna, bau dan rasa. Rasa ini bukanlah bermakna awak merasa dengan lidah, tetapi awak merasa dengan tangan, sama ada masih licin ataupun kesat. Jika masih licin bermakna masih ada najis pada tempat tersebut. Jika sudah kesat, maka tempat tersebut telah bersih. Baik, ini adalah 2 langkah untuk najis mutawassitah. Seterusnya kita lihat kepada najis mughallazah. Najis mughallazah ini ialah najis yang berat. Okey. Terdapat 3 langkah untuk membersihkan najis mughallazah. Yang pertama, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Yang pertama, hilangkan najis. Langkah yang kedua ialah basuh dengan air tanah 1 kali. Basuh dengan air tanah 1 kali. Tanah ni awak boleh ambil tanah yang lembut seperti tanah liat. Bukannya tanah yang berbatu seperti berpasir. Bukan yang itu. Tetapi gunakan tanah seperti tanah liat. Okey, langkah yang seterusnya iaitu langkah yang ketiga ialah dengan membasuh dengan air mutlak sebanyak 6 kali hingga hilang bau, warna dan rasa. Langkah yang ketiga ialah basuh dengan air mutlak sebanyak 6 kali. Ini bermakna secara keseluruhannya untuk najis mughallazah kita perlu membasuh dengan basuhan sebanyak 7 kali. Tetapi satu basuhan ialah dengan menggunakan air tanah dan 6 lagi basuhan menggunakan air mutlak. Baik, yang seterusnya kita lihat kepada kepentingan bersuci. Kepentingan bersuci dibahagikan kepada 3 aspek. Yang pertama, aspek diri. Yang kedua, aspek agama. Dan yang ketiga, aspek masyarakat. Mari kita lihat pada kepentingan untuk diri. Yang pertama ialah apabila kita bersuci, kita dapat menyempurnakan iman. Kerana bersuci ataupun kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Yang seterusnya, yang kedua, kita dapat sentiasa sihat dan terhindar daripada apa jua penyakit. Kerana apabila kita bersuci, bermaksud kita dalam keadaan bersih. Apabila kita dalam keadaan bersih, insya-Allah penyakit pun sukar untuk kita hadapi. Baik, yang kedua, aspek yang kedua ialah aspek daripada sudut agama. Baik, mari kita lihat apakah kepentingan buat agama apabila kita bersuci. Yang pertama, segala amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah dan mendapat pahala. Ini kerana apabila kita bersuci, bermaksud kita dalam keadaan yang bersih. Bila kita dalam keadaan yang bersih, kita dapat melakukan ibadah dan ibadah itu sah di sisi Allah. Contohnya solat. Kerana jika kita solat dalam keadaan bernajis, bermaksud solat kita tidak diterima sama sekali. Baiklah, yang kedua bagi aspek agama ialah umat Islam akan dipandang mulia. Ini bermaksud umat Islam akan dipandang mulia oleh penganut agama lain kerana kita menunjukkan contoh teladan bahawa agama Islam ialah agama yang bersih dan
indah. Seterusnya, kita akan lihat kepada aspek masyarakat. Aspek masyarakat apabila kita bersuci, kepentingannya ialah yang pertama, kita dapat hidup dengan tenang dan harmoni. Baik, yang kedua, pelancong akan berminat untuk melawat negara kita. Kerana apabila negara kita bersih, bermaksud kita juga akan memastikan di sekeliling kita dalam keadaan bersih. Dan ini akan menarik minat pelancong untuk datang ke negara kita. Baiklah murid-murid, itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Pada hari ini kita mempelajari tentang najis dan terdapat 3 jenis najis, iaitu najis yang ringan ialah najis mukhaffafah, najis yang sederhana ialah najis mutawassitah, najis yang berat ialah najis mughallazah. Dan kita juga telah mempelajari cara untuk membersihkan ketiga-tiga jenis najis ini. Baiklah, seterusnya murid-murid boleh buat latihan di dalam buku aktiviti pendidikan Islam pada halaman 46 hingga 49. Saya harap murid-murid dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini dan kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.